Ya, Assalamualaikum. So, minggu ni kita berjumpa lagi dalam bab yang seterusnya, bab lukisan berskala. Last week, tiada yang kasih ingat cikgu kelas. Lepas tu, cikgu pun yang Isnin lepas tu, hari first anak cikgu sekolah. Jadi macam ada kelang kabut sikit. So, cikgu terlupa kelas. Kamu pun tiada yang kasih ingat. Kan? So, hari inilah kita belajar. Hari ini kita masuk bab lukisan berskala. Okey. Sekejap. Okey. Lukisan berskala ni ialah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. Dia macam kalau buat pelan rumah kan. Kalau pelan rumah misalnya 10 meter. Misal lah 10 meter. Takkanlah kita mau lukis dalam kertas kamu tu 10 meter juga. Tidak. So kita kecilkan. Gitu betul. Lukisan berskala ni kita kecilkan benda yang sebenar. Macam bendera sekolah kita tu besar kan. Takkanlah kita mau lukis dalam kertas besar-besar macam gitu. Tidak. Kan? So itulah lukisan berskala. Cuba tengok raja di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek A, B, C, D, E yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Okey, dan ni ada Raja 1, Raja 2, Raja 3, Raja 4, Raja 5, Raja 6. Nyatakan raja yang merupakan lukisan berskala bagi objek A, B, C, D, E. Ingat tadi yang cikgu cakap, lukisan berskala ni dia ialah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran, semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran. Apa itu berkadaran? Contoh, kalau panjang AB ni di sini 2, ini yang sebenar dia lah. Ini ialah yang sebenar. Okey. Kalau di sini 2 petak. Okey, contoh kita ambil Raja 4 ni. Okey. Kalau yang side ini ada 2 petak, yang ini ada 1, 2, 3, 4, means 2 darab 2 kan? Means darab 2. Kalau berkadaran ni kan kelas semua, kalau di sini darab 2, kalau yang ini darab 2, semua pun mesti darab 2. Ini pun mesti darab 2, ini darab 2, ini darab 2. Begitu. Ada faham cikgu? Okey, tengok yang ini. Ini berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Means kalau darab 2, 6 darab 2 mesti 12. Cuba kira, betul ke 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. Okey. Yang ini 2 juga. So 2 darab 2 mesti 4. 1, 2, 3, 4. Ngam. Ini 2, 1, 2, 3, 4. Ngam. Yang ini, yang condong ni tidak payahlah kamu kira. Satu susah. Satu. Kalau yang mencondong ni susah mau kira. Yang kedua, kalau semua sisi dia sudah berkadaran, itu nama dia berkadaran. Kalau 1 darab 2, semua pun mesti darab 2. Itu berkadaran. Means kalau semua sudah berkadaran, yang ini ni memang betul lah tu. So, Raja 4, kita boleh cakap Raja 4 ini ialah lukisan berskala bagi A, B, C, D, E. Okey, kita mau tengok Raja 1 ni adalah lukisan berskala dia atau tidak. Kalau Raja 4, ya sudah. Kalau kita tengok sini Di sini 2. Cikgu padam dulu. Okey. Di sini 2, di sini 3. Dia macam mana sudah kan? Kalau di sini 1, kejap di sini 2, ini 2, ini 3. Kan? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam mana tu? Kejap. So, kita mau tahu Raja 1 ni lukisan berskala ataupun tidak. Cara dia, okey. Yang ini 2, yang ini 3, yang ini 6, yang ini 9.
Ini pun 2, ini 3. 2, ini 3. Sekarang cara dia ialah, okey, yang untuk A, B, di sini 2 kan? Sini 2, so 2. Kalau AB yang ini 3. Kan? Okey. AE 6. AE 6. AE yang ini 9. 2 kali 3. 3 kali 3. Okey. Okey. Cuba kamu tengok. 2 darab 3 dapatkah 6? Dapat kan? 3 darab 3 dapatkah 9? Dapat kan? So berkadaran lah. So Raja 1 pun ialah lukisan berskala. Jadi faham cikgu? Okey. Yang lain cikgu tinggalkan untuk kamu tengok sama ada dia berkadaran atau tidak. Dia boleh tengok begini saja kelas. Kamu tengok kalau Raja 5 nampak sangat dia punya lukisan tu tidak sama bah. Kurus. Ni kurus, ni gemuk. So dia automatik tak payahlah kamu kira dia tidak berkadaran tu. Boleh faham? So yang lain cikgu tinggalkan untuk kamu kira Seterusnya okey, skala. Okey, kita ada formula. Bab ini kita ada formula. Skala merupakan ukuran lukisan berskala per dengan ukuran objek. Okey, macam kalau begini je macam susah kamu mau ingat apa dia punya formula kan. So cikgu ajar macam mana mau senang ingat. Cikgu selalu tulis skala sama juga dengan lukisan per sebenar. Okey, ataupun lukisan per objek. Kalau soalan cakap objek tu itu ialah benda yang sebenar, bukan lukisan punya. Okey, sampai sini masih okey. Kita tengok contoh 2. Raja di bawah menunjukkan objek PQRS. Nah tu, nampak? Dia bilang objek. Objek means kalau kamu nampak je objek, sebenar lah tu yang sebenar. Okey, dia bukan lukisan. Okey, cikgu ulang Raja di bawah menunjukkan objek PQRS dan lukisan berskala. Okey, satu lagi cikgu mau bagi tahu, kalau lukisan selalu dia tanda guna apostrofi tu, P apostrofi, Q apostrofi, R apostrofi yang itu. Kalau kamu nampak ini, automatik kamu tahulah itu ialah lukisan. Kalau kamu nampak kataan objek, means dia ialah yang sebenar. Sebab apa? Kita punya formula ni, dia lukisan per sebenar. Tidak boleh terbalik. Kalau kamu yang sebenar tu di atas ataupun objek yang di atas per dengan lukisan, salah sudah kamu punya jawapan. Boleh? Okey. Raja di bawah menunjukkan objek PQRS dan lukisan berskala PQRS apostrofi yang dilukis pada grid segi 4 sama. Nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1 nisbah N. Okey, dia minta kita skala. Ingat saja, skala ialah lukisan per sebenar. Lukisan per objek. Yang penting lukisan di atas yang sebenar ataupun objek di bawah. Masih dengan cikgu? So, cara dia. Okey, tengok cikgu dulu. Ada sudah pun jawapan di sini. Okey, tapi tengok cikgu dulu. So, macam mana mau bikin? Apa cikgu bilang? Skala ialah lukisan per dengan sebenar ataupun objek. So, dalam kes yang ini, yang mana satu lukisan? Cikgu bilang apa? Yang ada apostrofi ini ialah lukisan. Automatik dia memang lukisan tu. Okey. So macam mana cikgu macam mana ni Kak mau ambil yang mana? Mau ambil sisi yang ini kah? Mau ambil sisi yang ini kah? Yang ini kah yang ini? Okey, cikgu suggest jangan ambil yang condong. Pilih saja mana-mana yang kamu suka. Asal jangan yang condong kalau boleh.
Cikgu saya suka yang condong juga. Terserah kamulah. Sebab apa? Condong ni susah mau kira. Baguslah kita ambil yang nyata-nyata begitu bah. Faham? Okay, so cikgu ambil SR lah contoh SR . So skala kita ialah lukisan per objek. So cikgu ambil sisi yang ini. SR. Okay, berapa ni? 1, 2, 3, 4. So 4 per yang ini berapa? 1, 2. Okay, ambil sisi yang sama. Kalau yang ini SR, ini pun mesti SR. Tidak boleh lah ini SR, ini kamu ambil TS. Tidak boleh. Mesti sisi yang sama. So ini 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 4 per 8. Boleh kecilkan? Boleh kecilkan? Boleh. Sifir 4. 4 darab 1, 4 darab 2. So, skala kita ialah 1 per 2. Tapi jangan lupa, soalan minta dalam bentuk 1 per n. Jangan risau. 1 per n ini ialah, contoh, okey, 1 per 2. Per ini kelas, per ni, kita boleh tukar sebagai nisbah kan? Ini pelajaran tingkatan 1 tak silap. Okey, 1 nisbah 2. So, habis 1 nisbah 2. Nampak? Tu? Kan? Cuba tengok ni. Kalau yang dari buku teks, dia ambil PQ. Ni PQ. PQ berapa? 2. Kan? PQ yang sebenar 1, 2, 3, 4. 4. Kecilkan jadi 1 per 2. Atau dia bilang, dia bagi contoh yang lain lagi. PS. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 per 6, 1 per 2. Nampak kan? Sama juga. Di sini dapat 1 per 2, ini dapat 1 per 2. Yang cikgu buat pun dapat 1 per 2 juga. Itu nama dia berkadaran. So, maka skala ialah 1 nisbah 2. 1 per 2 tu kita boleh buat sebagai 1 nisbah 2. Habis. Boleh faham cikgu? Okay, seterusnya. Okay. Contoh 3. Baca di bawah menunjukkan objek KLM. Objek dia bilang lah. Objek. Objek means yang sebenar. Dan lukisan berskala KLM apostrofi. Cikgu bilang apa? K yang ada apostrofi. Apostrofi ni memang lukisan. Dia bukan objek tu. Dia memang lukisan. Yang dilukis pada grid segi 4 sama. Nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1 per n. Dia mau juga dalam bentuk 1 per n. Kita layan sejak dia mau apa, kita ikut sejak 1 per n. So, cara dia, apa kita punya formula? Masih ingatkah? Baru sekejap kan cikgu ajar. Skala sama juga dengan lukisan per dengan objek ataupun yang sebenar. So, kamu pilih side yang mana? KL ke LM? Suka hati. Kalau cikgu pilih yang kecil lah supaya senang cikgu kira. Tak banyak kan? Cikgu pilih yang mana? KL lah, KL. So, lukisan ni yang ada apostrofi bahkan kelas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 per dengan yang sebenar, yang objek dia 1, 2, 3. Okay, boleh kecilkan? Boleh. Sifir 3. 3 darab 1, 3 darab 3. So, 3 per 1. Tapi jangan lupa soalan minta dalam bentuk 1 nisbah n. Oh, cikgu. Jadi jawapan dia 1 nisbah 3. Betulkah? Salah. Okey, salah. Okey, terpotong tadi. Lepas tadi tu dia jadi 1 per 3. Bukan. Okey, tadi last kali jawapan dia 3 per 1 bahkan.
3/1. Skala kita, kamu sudah kira-kira tadi, kita dapat 3/1, betul? Tapi dia soalan mau dalam bentuk 1 nisbah N. Okey, dalam nisbah. Cuma, sekarang kes kita ialah 3/1 bila tukar pergi nisbah, dia akan jadi 3 nisbah 1. Okey? Kan? 3/1 dia akan jadi 3 nisbah 1. Tapi soalan mau jawapan kamu dalam bentuk 1 nisbah N. Dia mau 1 di depan. Sekarang yang di depan kamu apa? 3. Cari jalan macam mana 3 ni kita boleh kasih jadi 1. Cara dia senang saja. Apa ni sekarang? 3 kan? Bahagi saja dengan 3. Sebab bila 3 bahagi dengan 3, bila dia bahagi dengan diri dia sendiri, dia akan dapat 1 kan? Tapi dengan syarat, bila dia bahagi 3, sebelah sini pun mesti bahagi 3. So, dia akan dapat 1 nisbah 1/3. Habis. Begitu je. Boleh faham cikgu? Okey, contohlah. Okey, kalau kamu sudah kira-kira semua kan, last kali kan skala kamu misalnya, nombor berapa kamu suka? Misalnya 5. 5/1. Contohlah gitu. Tapi soalan minta kita buat dalam nisbah. Lepas tu 1 nisbah N. So, cari jalan macam mana 5 ini menjadi 1. Kena bahagi dengan 5 lah. Akan bahagi dengan diri dia sendiri. Tapi dengan syarat, bila dia ni bahagi 5, kawan dia pun mesti bahagi 5. Okay? So, 5 bahagi 5 dapat 1. Sini 1/5. Habis. Macam tu. Faham cikgu? Okay? Okay, seterusnya. Okay, raja di bawah menunjukkan objek. Okay, objek PQR dan lukisan berskala PQR apostrofi yang dilukis pada grid segi 4 sama yang berlainan saiz. Okey, kes ini kan kelas. Kes yang ini sama je 1, 2, 3. Ini pun 1, 2, 3. Cuma dia punya grid ni, dia punya petak-petak ni tidak sama saiz. Yang ini 1 cm. Yang ini 2 cm. Nampak? Itu dia trik kamu. Okey. Tentukan skala. Dia suruh cari skala juga. Skala ni selalu dalam bentuk nisbah lah. Memang selalu dalam bentuk nisbah. So, cara dia. Okey. Yang ini 1 cm. Means 1, 2, 3. Kan? 1 cm means di sini 1. Di sini pun 1. Begitu betul kan? Ini pun 1, 1. Begitu kan? Kalau yang ini 2 cm, 2 cm, 2 cm. Betul? So, kita boleh cakap yang ini ialah 3 cm. Ini ialah 6 cm. Setuju? Setuju dengan cikgu? Okey, satu lagi. Kalau skala kan kelas, kalau di sini sentimeter, ini mesti sentimeter. Kalau di sini tiba-tiba dia bilang meter, tukar dulu pergi sentimeter. Dia mesti sama. Faham cikgu? Dia mesti sama-sama sentimeter ataupun sama-sama meter. Kalau 1 sentimeter, 1 meter, tukar dulu salah satu. Okey, boleh faham cikgu kan? Okey, kita teruskan. Dia minta skala. Apa formula skala kita masih ingat? Skala ialah lukisan per dengan objek ataupun yang sebenar. So, lukisan yang mana satu? Jangan confuse. Kalau kamu confuse, salahlah jawapan dia. Ingat saja cikgu bilang, lukisan sentiasa yang ada apostrofi. So, mau pilih side yang mana ni? Pilih yang ini kah, yang ini kah, yang ini? Cikgu bilang apa? Cari line yang lurus. Kalau boleh janganlah ambil yang condong. So, yang mana lukisan? Inilah kan? Yang gambar yang ini. So, lukisan 6 cm. Objek dia 3 cm. Boleh kecilkan? Boleh. Sifir 3. 3 darab 1. 3 darab 2. So, dia jadi
2/1. Tapi jangan lupa soalan minta dalam bentuk nisbah. Lepas tu depan dia mesti 1. Okey, sekarang bila ini kita mau tukar kepada bentuk nisbah, dia jadi 1/2 kah? Tidak, dia akan jadi 2/1. Kamu dapat full mark ke sudah? Belum. Kenapa? Sebab di sini soalan mau 1 bukan 2. So cari jalan macam mana 2 itu menjadi 1 plus. Pandai bahagi 2. Dengan syarat sebelah pun mesti bahagi 2. Ini akan jadi 1, sebelah akan jadi 1/2. Habis. Faham cikgu? Senang kan? Okay, next. Okey, sebuah peta dilukis dengan skala 1/300,000. Peta besar. Cuba kalau peta Malaysia. Memanglah besar kan? Kita mau lukis peta yang dalam kertas tu kecil je, ada kepala kambing. Kepala anjing. Begitu. Cikgu nak pandai melukis kan? Kamu tahu juga. Ini peta Sabah Sarawak. Patut dia sebenarnya besar tapi kita boleh lukis di kertas. Itu lukisan berskala lah nama dia. Jadi sebuah peta dilukis dengan skala 1/300,000. Selalunya kelas, kalau ini ni 1/300,000 ni, ini dalam sentimeter ni. Okey? Sentimeter. Hitung jarak sebenar dalam kilometer. Tricky. Dia mau dalam kilometer. Sebatang sungai yang panjangnya 3 cm pada peta tersebut. Okey, ada pun dia punya jalan kerja. Cuma cikgu mau explain supaya kamu tambah faham. Okey, tengok cikgu dulu. Tengok yang cikgu mau buat ni dulu. Okey. Nanti kamu pause, kamu tengok balik kaedah-kaedah yang ada ni. Ada 2 kaedah ni kan. Lepas tu kamu ikut mana yang kamu lebih selesa, yang lebih kamu senang lah. Okey, dia sudah cakap skala dia ialah 1/300,000. Cikgu tulis begini. Boleh? Boleh. Memang boleh tukar kan? Okey. Ini ialah yang orang bilang? Yang soalan kasih lah. Memang soalan kasih. Persoalan dia ialah, yang soalan tanya ialah hitung jarak sebenar. Jarak sebenar. Apa formula skala kelas? Masih ingatkah? Yang dari tadi kita sebut-sebut. Skala ialah lukisan per sebenar. Lukisan per objek. Means ini ialah lukisan, ini ialah objek ataupun yang sebenar. Masih dengan cikgu? Okey. So, kelas, soalan tanya, hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 3 cm pada peta tersebut. 3 cm ni lukisan kan? 3 cm pada peta. Peta lukisan kan? So, kamu buat sini. 3 di sini, dia minta jarak yang sebenar. Jarak yang sebenar. Dan yang sebenar di bawah kan? Yang lukisan yang di atas kan? Okey, sekarang. Ini ialah benda yang kita mau cari. Benda yang kita mau cari sekarang ini berada di bawah. Bila benda yang kita mau cari berada di bawah, kita masih ingat ke tidak? Kita kena darab silang. Okey, 1 darab jarak sebenar lah. Begitu bah. Okey. Jarak sebenar. Tak apa. Pelan-pelan. Cikgu tahu ada yang bingung-bingung sudah. Abang pelan-pelan. Okey, lepas tu 3 darab dengan 300,000 akan dapat 900,000. Cikgu bilang apa? Memang sentimeter tu. Yang ini memang sentimeter. Skala memang selalu dalam sentimeter.
Okey, dapat sudah jawapan 900,000 cm. Tapi kamu belum dapat markah penuh sebab apa? Sebab soalan minta dalam kilometer. So, tukar sentimeter ni pergi kilometer. Macam mana? Okey. Kalau pergi sentimeter, pergi meter dulu. Bahagi 100. 1, 2. 9. 9,000 meter. Menjawab soalan kan sudah? Belum. Meter tukar pergi kilometer, bahagi 1,000. 1, 2, 3. Okey. 9 kilometer habis. Macam gitu. Boleh? Okey, nanti pause. Nanti kamu tengok. Cikgu punya jalan ni sama dengan kaedah yang pertama. Okey. Kaedah yang kedua ini, dia buat begini je. Tengok 1/300,000. Okey. Meaning 1 cm bersamaan dengan 300 cm. Okey. Dia tanya, hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 3 cm pada peta tersebut. Means 1 darab dengan 3 dapat 3. 3 ni mesti darab dengan 3 juga. Dia mesti begitu. Kalau sebelah darab 3, ini pun mesti darab 3. 3 darab 3 dapat 9 km. Yang ini dia sudah tukar awal-awal lah. 3,000 cm ni dia tukar pergi jadi 3 km. Gitu. Dari kamu jawab mana yang kamu suka. Okay. Okay, next. Okay, contoh 8. Khairul melukis segi empat sama dengan skala 1/1/3. Jika panjang sebenar sisi segi empat sama tersebut ialah 6 cm, berapakah panjang sisi dalam sentimeter lukisan berskala? Cikgu tanya. Okey, cikgu tanya kamu. Soalan mau apa? Soalan mau tahu panjang yang lukisan kah? Panjang objek? Kamu mesti mau tahu itu dari soalan. Soalan mau cari apa? Panjang yang sebenarkah atau panjang lukisan? Baca balik. Jika panjang sebenar sisi segi empat sama ialah 6 cm, berapakah panjang sisi dalam sentimeter? Lukisan berskala. So, dia mau lukisan yang dia mau panjang lukisan. Okey. So, begini sejak kelas. Skala sama juga dengan lukisan bersebenar. Masih dengan cikgu? Okey. Soalan sudah bagi. Skala kamu ialah 1/1/3. Ikut saja. 1/1/3 kita boleh buat 1/1/3. Masih dengan cikgu? Masih? Kejap. Kan? Okey. Kita punya skala soalan sudah kasih 1/1/3. Okey. So, kita buat je 1/1/3. Tiada masalah. Okey. Sama dengan. Okey. Itu skala. Yang ini ni, kita tulis ni, ini ialah skala yang soalan kasih. Lepas tu, soalan bagi lagi. Jika panjang sebenar sisi segi empat sama ialah 6 cm. 6 cm ialah sisi sebenar kan? Sisi sebenar di atas ke di bawah? Di bawah. 6. So, dia suruh kamu cari panjang lukisan berskala. So, lukisan berskala kamu kita label sebagai X boleh? Berada di atas kan? Okey, so kita darab saja silang. Darab silang boleh? Okey, begini. Oleh sebab yang kita mau cari itu di atas, so tidak payah darab silang pun tidak apa. Tapi di bawah ni 1/3 bah. Kita darab silang lah. Kenapa kita sebenarnya tidak perlu darab silang. Cuma di bawah ini pecahan. So supaya senang, kita darab silang je. Darab silang. 1 darab 6. 6. X darab 1/3 dapat 1/3 X. Okey. Sekarang, cikgu mau X sahaja.
Ni kamu confused ni nanti. Sekejap ah. Sekejap. Okey. So, cikgu mau X sahaja. X sama dengan, cikgu tulis sini ya. X sama dengan 6 darab 3/1. Terbalik. Kasih terbalik dia. Dia pindah pergi sebelah kan. So, X sama dengan 18. Habis. Fahamkah? Faham? Ataupun cikgu explain lah. Sekejap cikgu padam dulu ah. Dia macam ni. Okey. Okey. Satu nisbah 1/3 ni kita boleh tulis sebagai, setujukah kamu kalau cikgu buat 1 nisbah 1/3 ni nisbah 1 per. Setuju? Per ni sama juga dengan bahagi bahkan. Okey, so 1 bahagi 1/3 masih dengan cikgu. Okey, kalau pecahan kemudian bahagi, kita mesti tukar dia pergi darab, tapi dengan syarat apa? 3 naik atas, 1 turun bawah. So, jadi 1 darab 3/1. Masih dengan cikgu. Okey? Bahagi ni tukar pergi darab. Ini kamu songsangkan dia jadi 3/1. So, dia jadi 1 darab 3. 3 lah kan? 3/1. So, 3. Jadi, yang bahagian sini terus kita boleh ganti sebagai 3. Cikgu tulis sini ya. 3. Okey? Yang bahagian sini cikgu simpelkan dia jadi 3. Masih dengan cikgu? Okey, yang lain cikgu tulis balik saja dulu. Okey. So, kemudian kita mau cari nilai X kan? Kita mau cari nilai X. So, 6 pindah sebelah jadi darab. Pandai. Kenapa dia darab? Sebab di sini dia bahagi. So, bila pindah sebelah dia jadi darab 6 darab 3. 6 darab 3 sama juga dengan 18. Sama lah macam tadi yang kita dapat. Jadi, dari mana-mana yang kamu selesa. Okey? Yang mana-mana kamu selesa. Okey, itu ialah kaedah yang pertama, kelas. Kaedah yang pertama. Ada juga kaedah yang kedua. Cara dia begini. Okey. Dia ikut. Skala yang soalan kasih ialah 1 nisbah 1/3. Sama. Okey. Lepas tu dia cakap, okey, apa tu? Jika panjang sebenar sisi segi 4 sama tersebut jika dia bilang yang ini 6 cm, berapa yang di sini? So 1/3 ni dia darab dengan 18 supaya dapat 6. Macam tadi juga, sama juga. Kalau di sini darab 18, sini pun darab 18. So 1 darab 18 dapat 18 cm. So dari kamu suka jalan yang mana? Kaedah 1 kah kaedah 2? Dan kamu sejak cikgu okey sejak asalkan jawapan kamu betul. Tidak mau ada yang careless, tidak mau ada yang cuai begitu. Sayang mereka. Alright, so next. Okey. Contoh 9. Lukiskan. Ini soalan lukiskan. Lukiskan lukisan berskala bagi bentuk PQRS. Okey, jap. Okey. Jangan tengok di sini dulu Jangan tengok ini dulu. Ini ialah jawapan. Jangan dulu tengok cikgu ajar macam mana mau buat. Okey. Soalan dia, lukiskan lukisan berskala bagi bentuk PQRS. Ni nah, PQRS di sebelah yang ni pada grid segi 4 sama dengan skala 1 nisbah 1/2. Dia mau kamu lukis balik lukisan ini dengan skala yang dia mau. Jangan suka hati mau lukis balik ikut kamu. Jangan. Kalau dia bagi skala yang dia mau, ikut. Okey, so macam mana cara dia? Okey, ini kan skala yang dia kasih. Skala dia kasih ialah 1 nisbah 1/2. Okey, so nisbah ni bolehkah cikgu tukar sebagai begini kelas? Setuju? Setuju. Okey, bukankah cikgu bilang ini per ini ialah bahagi?
setuju ke kalau cikgu buat begini? Macam tadi. Setuju kan? Okey. Lepas tu macam tadi juga. Dia ni bahagi. Kemudian ini pecahan. So tukar pergi, sebab dia pecahan, bahagi tu kena tukar pergi darab. Tapi dengan syarat, apa? Dengan syarat, kasih terbalik dia. 2 naik atas, 1 turun bawah. Masih dengan cikgu, 1 darab 2. So 1 darab 2, 2. Bahagi 1, 2 lah. So skala kamu terus jadi beginilah, 2. So semua yang ada di sini kelas, semua yang ada di sini, semua mesti darab 2. Means, tengok ya, PS ni ada berapa petak? 1 kan? Okey, kita tanda dulu. Ini 1 petak. PQ 1, 2, 3. 3 petak. QR 1, 2, 3. 3 petak. Okey, yang condong ni tak payahlah kamu kira. Okey. So, okey, kita start dari PS. PS 1. Oleh sebab skala kamu ni 2, semua yang ada di sini kamu darab 2. So, PS ni 1 petak. 1 darab 2. Sebab itu di sini dapat 2. Masih faham cikgu? Sini 3. PQ 3. So, kamu ambillah pembaris. Kalau matematik, lukisan mesti pakai pembaris. Penanda kertas dia boleh tahu kamu guna pembaris kah, kamu guna tangan kah, lurus macam mana pun kamu guna tangan, cikgu boleh tahu. So, jangan tipu. Sebab kalau kamu tidak pakai pembaris, tidak ada markah untuk lukisan kamu. So, tandalah dulu. PS ini 1. 1 darab dengan 2, 2. Okey, garis 1, 2. Masih dengan cikgu. Lepas tu tanda. Kalau di sini PS. So, tandalah P apostrofi. S apostrofi. Menandakan dia ialah lukisan. Boleh faham cikgu? So, ini 3 petak. 3 petak. 3 darab 2. 6 kan? So, ambil pembaris garis 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam gitu. Ini pun 3 petak. 3 darab 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tandakan. Ini Q apostrofi, R apostrofi. Kemudian garis sejak pakai pembaris. Habis. Dapat full mark. Senang kan tak senang? Kan? Gitu je. Setakat ni masih okey? Lukisan berskala astronot kah tidak? Dia ada kira-kira dan ada lukis-lukis lah. Yang penting kamu mesti mau ingat kita punya formula skala sama juga dengan lukisan per objek ataupun sebenar. Okey? Okey, so sampai sini je pelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi insya-Allah next week. Okey, cikgu tinggalkan kamu dengan latihan. Kalau boleh jawab latihan sebelum jam 8 malam. Okay, class. So, jumpa next week. Thank you. Assalamualaikum.